لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. Yang dikasihi saudara pengurusi kepada surau As-Siddiq ini, yang dimuliakan teman-teman ahli jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberitahu dah setahun lebih tak ada orang duduk di kursi yang disediakan ini, tak ada orang menghadap tuan-tuan, tak ada orang yang dirakamkan seperti mana rakaman pada malam ini, akibat daripada musibah yang didatangkan, ujian besar yang didatangkan kepada kita yang namanya pandemik COVID-19. Jadi tuan-tuan ya, ada beberapa agaknya kumpulan sahabat-sahabat kita, termasuk diri kita sendiri. Pertama, sahabat-sahabat yang memang sepanjang masa sebelum COVID mereka menjadi insan-insan pilihan yang sentiasa mendatangi majlis ilmu, antara maghrib dengan isya atau majlis-majlis lain, dan mereka merasakan serba salah, tak tahu nak melayan perasaan kerana ada sesuatu daripada ramuan hidup dia pada hari itu, pada malam itu, dan pada hari esoknya, pada minggu esoknya, pada bulan besoknya tak menjelma lagi yang menjadi kegemaran, kesukaan, impiannya, iaitu duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah sahabat-sahabat yang diam. Saya tengok flat sekeliling ini. Saya pernah datang, rasanya ini kali yang ketiga saya datang surau ini ya. Yang duduk sangat dekat, turun saja surau, tapi atas beberapa sebab, kebanyakannya sebab pilihan peribadi masing-masing, tak turun-turun. Ada yang pindah sejak mula flat-flat ini dibina, tuan-tuan ya, pergi ke sana kemari, pergi di luar daripada Puchong, di luar daripada Kilara, pergi ziarah kawan, pergi kawan kahwin di Terengganu, dia pergi bawa pula keluarga pada masa itu sebelum COVID, sekurang-kurangnya tuan-tuan ke Sumatera, pergi ke Medan, ke Pacik Toba. Tapi sayangnya catatan malaikat tidak ada dia. Turun bawa anak, turun sekali-sekali bawa isteri dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, ini adalah kategori yang kedua. Jadi bila tak ada majlis ilmu ni, bagi mereka sama aja. Ada pun aku tak turun, tak ada pun memang aku tak turun. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, saudara, ialah orang yang tinggal di kawasan ini, orang yang sepatutnya meraihkan majlis ini, saudara-saudara, atas sebab kerana pandemik COVID-19 menjadikan COVID itu alasan dia. Bila ditanya macam mana tentang ilmu, bila ditanya macam mana tentang ibadah, bila ditanya dah setahun lebih ni kita tak bertemu di antara kita, tidak berjemaah di antara kita,
Saudara-saudara, orang ini mengatakan bahawa masalah besarnya ialah pandemik COVID-19. Apapun kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saudara akan bertemu dengan Allah. Yang kategori pertama bertemu dengan Allah, kategori kedua bertemu dengan Allah, kategori ketiga pun bertemu dengan Allah. Saudara-saudara, apa jawapannya bila ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana engkau? Aku datangkan sekian musibah kepada engkau setahun lebih. Patutnya dengan musibah yang aku datangkan kepada engkau, dengan PKP, PKPB dan berbagai-bagainya, engkau berada di rumah bersama anak isteri. Sepatutnya selain daripada engkau bina kehidupan engkau, engkau mesti bina. Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat kita tuan-tuan menguruskan keluarga dengan cara baru, dengan new norms, norma-norma baru, dan Allah izinkan kita membinanya supaya dalam norma baru itu terbinalah sikap yang baru, pandangan yang baru, kekuatan beramal yang baru, kerana Allah memberikan kita sikit ruang dalam hidup ini. Saya dah tuan-tuan di awal 70-an dah hidup saya ni tak pernah lagi berlaku, tuan-tuan. Mungkin 100 tahun yang lepas pun tak berlaku, 100 tahun akan datang pun tak berlaku. Di mana satu dunia sekarang ini kosong, tuan-tuan. Satu dunia, sekolah kosong, universiti kosong, of course ada online, tempat kerja pun kosong, of course ada online. Tetapi physically kita nampak some emptiness, empty. Satu dunia sekarang, pemimpin dunia yang hebat-hebat pun terkapa-kapa sekarang ini. Macam mana nak bawa penduduk negeri, macam nak bawa anggota masyarakat, macam nak bawa warga negara itu untuk mencapai satu kehidupan dalam masa COVID-19 ini, kehidupan yang mereka boleh akhirnya menselesaikan diri mereka setelah mereka diuji selama setahun lebih. Nah, ini ujian, tuan-tuan, yang Allah datangkan kepada kita nak rehatkan kita, lebih kurang nak rehatkan kita. Setahun lebih direhatkan kepalanya supaya dalam kerehatan itu dia boleh memikirkan arah mana nak dibawa dirinya, arah mana nak dibawa keluarganya. In other words, tuan-tuan dan puan, insyaAllah this is time for total appraisal. Kita nak tengok balik diri kita ni. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, atas nama rutin harian tak terfikir pun nak duduk sejenak atau nak buat refleksi, nak buat reflection. Betul tak aku dah kahwin, ada isteri, 3 orang anak? Betul tak cara aku ni? Sejak aku pindah di Lavender ini, aku tak turun-turun lagi ke surau. Betul tak cara aku ini? Allah bagi fikir kita. Okey, aku rehatkan kau selama setahun lebih dah. Dalam kerehatan itu carilah jawapannya. So itu saudara, saya mengatakan 3 golongan tadi, ada yang dapat jawapan, ada yang tidak jawapan. Tapi jawapan pastinya, saya merasakan pada dari segi peribadi, Allah memang nak rehatkan kita sebentar pemikiran kita. Allah nak rehatkan sedikit cara kita hidup bersama isteri dan anak-anak. Allah nak rehatkan selama ini, adakah apa yang kita lakukan selama ini bertepatan dengan kehendak syarak. Dan Allah meminta kita membuat satu reflection tentang kehidupan kita di Lavender ini, tuan-tuan, insya-Allah. Adakah kita sebenarnya menjadi insan yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam nisfu Sya'ban. Kalau kita buka ulasan-ulasan ulama yang muktabar, malam nisfu Sya'ban ni macam malam biasa, tuan-tuan. Tidak ada amalan-amalan yang khusus, melainkan banyakkan sembahyang sunat, banyakkan beristighfar, banyakkan bertaubat, banyakkan berqiyamul lail, banyakkan melakukan amal ma'ruf nahi munkar, banyak duduk dalam majlis ilmu, banyak mentalaah Quran, banyak mentalaah hadis. Itu disebut oleh ulama amalan-amalan
yang mungkin boleh dilaksanakan seperti amalan biasa dalam mengingati datangnya 15 Sya'ban ini. Jadi nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Ya. Tetapi memang ada hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan tuan-tuan bahawa nisfu Sya'ban ini Allah mendatangkan satu sifatnya, sifat rahmat dan rahimnya, akan diampunkan dosa-dosa kita. Sebanyak apapun tuan-tuan, dosa-dosa akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita beramal malam nisfu Sya'ban ini. Itu ada hadisnya, dan yang saya baca mengatakan hadis demikian itu didapati sahih. Ya. Tetapi tuan-tuan, apa yang saya nak sebutkan ya, yang paling baik tuan-tuan ya, nisfu Sya'ban ke tidak nisfu Sya'ban ke, yang paling baiknya tuan-tuan dengan COVID-19 ini, saya harap saya nak bawa diri saya tuan-tuan untuk berfikir, let's get into basic thinking in our life. Buat reflection. Bawa isteri kita sama-sama berefleksi, bawa anak-anak buat refleksi. Yang pentingnya bawa diri kita buat reflection. Tengok, kita dah umur sebahagiannya dekat sini agaknya 46 tahun, dan dilaporkan kepada saya tadi ya, oleh pengurusi surau ini ya, kita punya bendahari ya, disayangi oleh Allah lebih daripada Allah menyayangi kita agaknya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijemput oleh Allah, bertemu dengan Allah dalam umur yang muda 51 tahun, dan meninggal akibat daripada heart attack. Begitu saya dibagi maklum. Jadi kita dengan malam nisfu Sya'ban ini, dengan pertama kalinya kita duduk mendengar majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, marilah kita sama-sama hadiahkan sepotong Al-Fatihah buat Allah Yarham yang telah pergi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara dan saudari yang dirahmati sekalian, Tuan Pengurusi kepada surau ini minta saya mengulas sikit tentang tajuk yang beliau beri kepada saya, mencari husnul khatimah. Perkataannya mencari, kenapa nak dicari? Tidakkah itu merupakan sebahagian daripada kita tak perlu dicari? Takkan itu benda itu ada dalam surau ini tak perlu dicari, ada dalam masyarakat kita tak perlu dicari, ada dalam kehidupan kita tak perlu dicari. Tapi tajuk ini sangat sesuai, mencari husnul khatimah. Bila sebut mencari tuan-tuan, salah satu daripada komponen mencari ada usaha, mencari usaha. Tuan-tuan cari barang yang hilang, tuan-tuan cari kereta yang hilang, apa usaha tuan-tuan? Lapor kepada polis, satu usaha. Buat laporan bertulis, satu usaha. Kenal pasti kereta yang hilang itu, satu usaha. Tunjukkan polis di mana tempat dia hilang, satu usaha. Bagi tahu polis sudah kunci, semuanya dah kunci, memang dah kunci rapat, tapi hilang juga. Itu adalah usaha-usaha. Saudara, saya nak mengatakan bahawa tajuk yang diberi kepada saya mencari husnul khatimah, perkataan mencari itu agaknya tepat pada ketika ini. Nak dicari husnul khatimah, banyak benda dah dicari tuan-tuan, banyak benda tuan-tuan dah cari, banyak benda. Tak ada isteri, cari isteri. Kan? Rumah kosong, tak ada perabot, cari perabot. Pergi ke Puchong cari perabot, pergi ke Shah Alam cari ke perabot, pergi ke IKEA, IKEA dan masyarakat pun pergi, IKEA Ceras pun pergi.
nak cari sesuatu yang sesuai, yang memang kita sudah tilik benda itu sekian lamanya. So benda itu ada dalam rumah kita bila kita pindah nanti. Cari. Dan tuan-tuan puan dalam mencari, proses mencari itu, saya katakan tadi, pasangan pun dicari, kerja dicari, cari kerja, ada advertisement dia, keluar advertisement dia, kerja ini nama kerjanya, ini nama tugasnya, ini tuan-tuan jawatannya, berpencen tidak berpencen, ini gajinya, ini allowance-nya. Kita cari kerja. Interview demi interview sekarang ni bukan senang cari kerja. Tuan-tuan, yang diberhentikan kerja begitu ramai, yang menawarkan kerja hampir tidak ada. Saya nak ulang, yang diberhentikan kerja begitu ramai, yang nak menawarkan kerja hampir tidak ada. Semalam saya pergi ke satu hotel mewah di Kuala Lumpur. Teman saya menyebutkan hotel 5 star itu tutup, hotel 5 star ini tutup. Dalam dia mengira tu, saya tengok ada 7 hotel 5 star di sekitar Kuala Lumpur tutup, hotel tutup. Jadi bayang bila hotel tutup. Hotel yang saya jumpa kawan saya semalam ada 850 pekerja. Tapi oleh kerana pemiliknya dikatakan mempunyai kedudukan kewangan yang kuat, sehingga ni belum ada satu orang pun yang diberhentikan kerja. Syukur. Tapi apa yang saya nak sebut? Cari tadi. Antara pencarian tuan-tuan puan, cari punya cari. Kadang-kadang kita sibuk. Tiap tahun ada yang nak dicari, tiap bulan ada yang nak dicari. Kita punya curtain dah lusuh, nak cari curtain baru. Perabot kita dah banyak rosak, nak cari perabot baru. Peti ais rosak, nak cari peti ais baru. Mesin basuh rosak, nak cari mesin baru. Cari anak kita. Anak kita dah mulai masuk taska sekarang. Cari taska di sekeliling Lavender, cari taska di Kirara ni, mana yang sesuai dari segi kos, mana yang bagus. Cari. Bila anak kita tuan-tuan masuk ke tadika biasanya umur 5-6 tahun tadika, cari lagi mana tadika yang sesuai dengan kita, mana tadika yang sesuai dengan bajet yang kita ada. Kita cari lagi. Dalam kita mencari untuk kesempurnaan hidup, mencari untuk hidup, mencari untuk menyelesaikan hidup, kita lupa satu pencarian. Yang ini pengurusi nak ingatkan kita semua. Kita lupa satu pencarian yang sangat penting dalam hidup kita. Tadi tuan-tuan, nak mencari kereta bagus, nak mencari rumah bagus, nak mencari kerja bagus, semuanya bagus. Tapi ada satu pencarian. Tuan-tuan, pengurusi minta kita mencari, membuat pencarian itu sebab memandangkan saudara, antara yang dicari nombor 1 inilah yang kita dah bincang malam ini. Whatever that you are seeking, you are searching for are all important items, but the most important item is yang kita nak cerita, apa yang kita nak cari sekarang ini. Apa yang kita nak cari, pengurusi bagi tahu saya tuan-tuan, doktor malam ni doktor cerita apa yang nak dicari. Yang nak dicari pun dah ada dalam tajuk. Apa dia? Husnul khatimah. Kita nak cari husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan aku dalam mati yang baik. Mati yang baik artinya mati mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastikan tuan-tuan, dalam pencarian itu bila kita jumpa, pastikan dengan kita jumpanya pencarian itu, dengan jumpanya metod-metod untuk kita mati dalam husnul khatimah,
Dengan berjumpa ni kita kepentingan husnul khatimah. Dengan berjumpa ni kita tuan-tuan tarikkan kepada husnul khatimah. Dengan berjumpa ni kita tuan-tuan, kita membentuk satu kehidupan untuk bersama-sama isteri dan anak-anak dengan diri kita untuk mencari sama-sama. We all become searchers. Kita nak cari, isteri nak cari, anak nak cari, diri kita nak cari. Kalau tuan-tuan dah berdewasa, menantu pun nak cari, adik nak cari, abang nak cari. Saya katakan tadi tuan, mereka boleh mencari keperluan dunia, tetapi mereka seharusnya mencari pencarian yang pertama dan utama. Apa dia? Carilah husnul khatimah. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, biasalah dalam doa imam-imam di mana-mana pun, imam masjid, imam surau, imam madrasah, antara doanya macam saya sebutkan tadi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu antara doanya. Kalau tuan-tuan yang belum lagi membacanya dan belum familiar menyebutnya, dan belum sahih dalam menyebutnya, belum lancar dalam menyebutnya, tuan-tuan malam ni pendek dia, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, akhirkan hayatku dengan akhir hayat yang baik. Jangan kau akhirkan hayatku dengan akhir hayat yang buruk, yang jelek. Apa dia akhir hayat yang buruk, yang jelek? Bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, gagal lidah kita, gagal mulut kita, gagal otak kita, gagal degup jantung kita, gagal hati kita untuk membantu mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tadi Bilal kita dalam iqamah, dalam solat, dalam azan, kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seruan yang pertama. Wahai teman-teman, sahabat saya di Lavender ini, sambutlah teman-teman, sambutlah. For all of us, for you to die in the state of husnul khatimah, sambut. Dilaungkan, saya rasa tuan-tuan, insyaAllah dalam bulan Ramadan ni, masjid depan rumah saya, antara rumah saya dengan masjid jaraknya dalam 30 langkah aja. Masjid Al-Ghufran, pinggir Taman Tur Dr. Ismail. Tadi daripada pagi dia test balik mikrofon, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Petang tadi test lagi, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Mengaum tak nampak pun agaknya tidak berapa puas lagi kepada techniciannya. Cubaan suara, cubaan suara. Nak menentukan bahawa dalam bulan Ramadan, azan semua dengar, iqamah semua dengar, bacaan-bacaan dalam tarawih kita semua dengar, Subhana malikil ma'bud, Subhana malikil mawjud, semuanya dengar. Jadi dibaiki, ditengokkan supaya standard mikrofonnya tuan-tuan melantur suaranya, supaya diharapkan boleh menembusi dada-dada insan-insan yang ada di sekeliling di sekeliling Masjid Al-Ghufran di depan rumah saya. Semua juga di sini dalam benda ini, saya yakin antara checklist yang tuan-tuan buat menjelang datangnya Ramadan ini ialah tengok balik surau kita, tengok balik kapasiti surau kita, tengok kebersihan surau kita, tengok kekemasan surau kita, tengok yang mana dicat patut dicat, yang tak patut dicat, yang tak payah dicat.
tengok mikrofon, dan saya yakin mikrofon ini salah satu daripada item yang mesti melalui pemeriksaan itu untuk menentukan suara yang keluar daripada mikrofon ini, tuan-tuan, meresap ke dada-dada manusia yang ada di kawasan ini. Untuk mati dalam husnul khatimah, untuk mati dalam husnul khatimah, 7 perkara yang diserukan. Besok dan nanti isyak kita dengar, besok subuh kita dengar, pukul 7:11 besok kita dengar, insyaAllah 7:24, Maghrib 7:67 sorry 6:07. Besok 6:07 dilaungkan di sini 7 perkara yang dilaungkan untuk mati dalam husnul khatimah. Sambut itu saja. Untuk mati dalam husnul khatimah, sambut tiap-tiap satu perkataan yang dilaungkan oleh muazzin. Pertama, untuk mati dalam husnul khatimah, hanya besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sambut. Bila muazzin menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kita kena buat? Kita ulangi apa yang disebut oleh muazzin dalam hati kita setakat didengar oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sambut. Syaratnya untuk kita mendapatkan husnul khatimah, mati yang baik, mesti agungkan Allah. Dalam surah Al-Mudaththir, antara ayat-ayat tuan-tuan yang diturunkan pada Nabi Muhammad, yang ayat itu menggesa supaya kita segera bertindak untuk bangun, untuk Islam, untuk iman, untuk takwa, untuk ihsan, untuk mati dalam husnul khatimah. Terdapat ialah tidak lain dan tidak bukan membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi tahu anak-anak kita, Din, Man, Ita, sambut, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk mati dalam husnul khatimah, tuan-tuan, item yang kedua yang mesti ada dalam kehidupan kita dan mempraktiknya, masuk dalam kepala, turun dalam hati, hidupkan dengan tangan dan kaki kita, apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sebab azan. Sejak daripada Bilal ibn Rabah melafazkan azan, dan satu lagi muazzin Nabi yang buta namanya Abdullah ibn Maktum melafazkan azan itu, sampai sekarang bahasa azan tidak pernah berubah. Tak pernah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerana ada kaitan langsung dengan pencarian kita tadi. Muazzin bagi tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu nak cari-cari, inilah yang kamu dapat, kamu jumpa dah, kamu bagi tahu. Allahu Akbar ni menjelma dalam hidup kamu. Allahu Akbar ni masuk dalam rumah kamu. Allahu Akbar ni masuk dalam ruang kamu. Allahu Akbar ni masuk dalam dapur kamu. Ada ke dapur-dapur kat sini yang tak dimasuki suara Allahu Akbar? Tak ada. Adakah bilik-bilik beradu di kita ni tak dimasuki oleh suara Allahu Akbar? Tak ada. Jadi nak cari apa, dah didatangkan kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nak dapat husnul khatimah, nak masuk syurga. Dapat husnul khatimah artinya dengan sendirinya kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberikan kejayaan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya muliakan sekalian, mati dalam husnul khatimah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
mati dalam husnul khatimah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga, nak mati dalam husnul khatimah, nak masuk syurga, nak selesa bila malaikat maut mencabut kita, memisahkan nyawa daripada badan kita, nak selesa supaya kita tidak ditawan di akhir nanti oleh iblis yang mengganggu kita. Maka tuan-tuan, yang ketiga, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Untuk masuk syurga, untuk masuk dalam kumpulan Liga Husnul Khatimah, mestilah mengakui kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ketiga, tuan-tuan, jangan ingatkan kepada kita melalui mikrofon yang baru kita repair tadi. Apa dia? Dalam proses pencarian kita katakan tak payah cari, aku mendatangi kamu. Apa dia? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku nak saksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Jadi tuan-tuan, tadi Allah Akbar, jawapannya kita jawab sekadar yang kita dengar. Macam kita baca Fatihah, tuan-tuan baca Fatihah, bila imam baca Fatihah, bila imam baca surah, tuan baca Fatihah. Bacaan Fatihah itu mesti dilafazkan dengan tuan-tuan sendiri boleh mendengarnya. Tak boleh senyap dia, tak boleh senyap, batal sembahyang. Sekurang-kurang tak boleh senyap, tak boleh dalam hati semata-mata, tak boleh. Okey. Jadi syarat yang ketiga untuk kita mati dalam husnul khatimah dan sekaligus menjadi ahli syurga ialah apa tuan-tuan? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka disambut kita pun menyebut kalimat itu. Jangan tidak. Ajar anak kita, ajar isteri kita, ajar adik kita, ajar pakcik kita, ajar mak kita. Apa dia? Bila muadzin menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ikut repeat apa yang disebut oleh muadzin, maka kita sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang keempat, tuan-tuan, hayya 'alas salat. Marilah kepada salat, marilah kepada salat, marilah kepada salat. Marilah kepada salat. Saudara, saya nak ulas sikitlah. Ramadan tinggal 14 hari, 15 hari saja lagi. Orang Melayu kita ni dalam dunia, antara orang yang paling kuat berpuasa, yang paling mampu berpuasa, yang tidak pernah ada masalah berpuasa, orang Melayu. Kalau nak dicari orang boleh berpuasa 3 hari 3 malam, tak makan tak minum, orang Melayu boleh buat. Orang Cina rasanya sukar nak buat, orang Eropah sukar nak buat, orang Amerika sukar nak buat, Latin Amerika sukar nak buat, African sukar nak buat. Yang boleh buat orang Melayu. Sebab itu orang Melayu, entah anak umur 5 tahun, 6 tahun dah dilatih berpuasa, dan maknya bagi tahu, sahabat-sahabat bagi tahu saudara-saudara tu, din tu 6 tahun puasa tak tinggal. Hari ini hari yang ke-21, satu hari pun dia tak tinggal, dah 21 hari. Punyalah mak ayah seronok tengok anak berpuasa, tapi tengok anak tidak salat, tak ada apa. Sebab itu tuan-tuan akan tengok manusia di kawasan ini pun ramai, kadang-kadang bilangannya almost majority. Apa dia? Puasa juga, tak salat juga. Puasa juga, tak salat juga. Tak boleh. Arwah Datuk Ismail Kamus dalam satu forum ini dengan saya, bila ditanyakan soal itu, tak payah puasa, dia kata pasti puasanya tidak diterima oleh Allah, sebab tiang kepada puasa itu salat tak ada dalam rencangan hidup kita, ada.
Terus kita terus dalam 10 minit itu aja lah. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sebutkan, mulai daripada 13 hari bulan April ini, pastikan daripada sekarang ni, jangan tinggal salat, jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Satu hadis menyebutkan, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Saya tak teman-teman di lavender dengar, siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Saya nak kuatkan sikit. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Jadi macam mana? Takkan kafir nak puasa? Jadi kita nak bagi tahu teman-teman kita ni. Saudara, saya teringat lagi zaman-zaman masih sekarang pun ada orang ada orang Melayu tuan-tuan dalam masa 12 bulan tu, 11 bulan tak pernah sembahyang, bulan puasa baru dia sembahyang. 11 bulan tak pernah pegang Quran, bulan puasa mula-mula nak mendekatkan diri pada Quran, tak pernah pegang Quran. Ada orang tu tuan-tuan minta maaf. Hanya setahun 1 bulan saja dia tak minum. Bulan yang lain semua dia minum, tapi Ramadan mencegah dia daripada minum. Habis Ramadan, Syawal, ada dia belajar daripada mana pun kita tak tahu, dia baca kitab apa pun kita tak tahu, di mazhab apa pun kita tak tahu, siapa guru yang mengajar dia macam itu pun kita tak tahu, apa pegangan dia tentang akidah pun kita tak tahu, macam mana amalannya tentang ibadah pun kita tak tahu, macam mana konsep akhlak dalam kehidupan dia pun kita tak tahu. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Saya nak ingatkan diri saya, nak ingatkan seluruh penduduk di kawasan ini. Penduduk kawasan ini seluruhnya ada 2,000 tak? 2,000 ada 2,000. Kita tengok besok ya, 13-12 Ramadan 12 April dah mula sembahyang. Alhamdulillah ramai. Tapi masuk minggu pertama dah kurang, masuk minggu kedua dah kurang, masuk minggu ketiga biasanya biasa saja, masuk 3 ke 4 suruhnya layu lesu dah. Kita tengok sebab penjananya tidak ada. The generator is not there. The machine that ignites power is not there. Tak ada. Apa mesin itu? Salat. Dia tak salat, dia tak jaga salat, dia tak tahu salat, wudu pun tak betul. Allah. Tuan-tuan kalau datang, ini surah Jumaat, tuan-tuan datang awal bawa satu guru fardu ain. Daripada jauh aja tuan-tuan tengok, ada kepala paip banyak kat tepi tu. Tuan-tuan tengok, tanya guru fardu ain ni, berapa orang yang sah wudu? Wudu berapa orang yang sah? Dah tua-tua umur 60 tahun belum tak sah wudu. Tuan-tuan tanyakan kawan-kawan, di mana peta wudu? Muka ni, di mana bahagian-bahagian wudu, anggota wudu ni muka? Kebanyakannya bila saya tanya, umur 60 pun begitu jawapan, umur 70 pun begitu jawapan, umur 17 tahun pun begitu jawapan. Ini dia muka. Kalau ini silap, dia sampai sini tuan-tuan ni, sampai sini ni. Ini semua anggota wudu ni, bawah ni. Jadi kalau kita kena ada janggut yang lebat, kena tolong, kena lalukan air di anggota itu sebagai daripada anggota wudu. Mana kita basuh tangan kita, macam mana kita basuh muka kita? Dan kita tengok average orang basuh muka ambil wudu tak sampai
Tak sampai 30 minit, 30 saat pun. Ayah saya imam, guru agama, guru Quran, dah ambil untuk lama betul, satu-satu dipasang tangan ni macam ni. Padahal dia nak menentukan anggota wudunya semuanya dikenakan air wudu. Dan ni bukan boleh tepuk-tepuk aja, tak boleh. Keropak-keropak mata, tepi-tepi mata, tepi telinga ni, anggota wudu. Bila wudu tidak sah, salat pun tidak sah. Kalau wudu tidak sah dah 30 tahun, salat pun dah tak sah 30 tahun. Macam mana nak cerita pencarian husnul khatimah? Tak jumpa. Carilah, tak jumpa. Sebab wudu tak betul menyebabkan jalan untuk bertemu husnul khatimah. Jalan itu tak ada, lorong itu tak ada, perbatasan itu tak ada. Baik tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah. Ini semua jalan untuk kita bertemu dengan husnul khatimah dan menjadikan diri kita ahli syurga. Hayya 'alas salah yang keempat, yang kelima hayya 'alal falah. Marilah kepada kejayaan. Saudara, perkataan al-falah ini something, there are words in Al-Quran which are simply intranslatable. Tak boleh diterjemah. Dalam bahasa Cina boleh diterjemah semua, dalam kitab-kitab apa boleh semua diterjemah, tapi dalam Al-Quran ada banyak perkataan-perkataan yang tak boleh langsung diterjemah. Kalau diterjemah tak sampai makna yang dikehendaki. Antaranya al-falah. Tuan-tuan kalau tengok orang yang paling mudah sekali menterjemahkan al-falah ni, sukses, ataupun dalam bahasa Melayu berjaya, kejayaan. Al-falah betul berjaya, tetapi al-falah konotasi kejayaannya ialah ada kaitannya dengan husnul khatimah. Apa dia al-falah? Al-falah berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Berjaya di dunia, kejayaan dalam dua dunia ini diambil satu perkataan saja menggambarkannya, al-falah. Kumpulan besarnya dipanggil al-muflihun. Al-muflihun, qad aflahal mu'minun. Aflah, berjayalah orang-orang yang beriman itu. Jangan tawarkan kita, tak payah cari dah al-falah sampai ke ribaan kita, sampai ke rumah kita, sampai ke ruang tamu, sampai ke ruang makan, sampai ke dapur. Al-falah sampai. Tapi macam mana tuan-tuan ni? Teman-teman ada tak dengar? Teman-teman ada tak dengar apa arti al-falah? Kita dengar ya al-falah, al-falah, al-hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi berapa orang yang boleh menerangkan what exactly it means? Apa bendanya al-falah itu? Al-falah itu berjaya di dunia, al-falah itu berjaya di akhirat. Atas kedua-dua kejayaan ini, sebelum dia mati, bila malakal maut datang mencabut nyawanya, dia akan mati dalam husnul khatimah. Macam mana nak dapat al-falah? Besok selepas isyak subuh, datanglah, turunlah ke sini. Habis saja, kalau tak sempat nak pergi kerja, tak payah tunggu doa. Sambil-sambil tu doa sikit je. Tidak-tidaknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak payah tunggu imam. Kalau tunggu imam dia takut, tak sempat nak hantar anak, tak sempat nak pergi kerja. Tapi turun ke sini.
Di mana kilang tuan, kilang untuk memproses manusia yang akan mendapat husnul khatimah. Kilangnya tidak ada dua, tidak ada tiga. Inilah kilang yang digunakan Nabi Muhammad, inilah kilang yang digunakan oleh para sahabat dan tabi'in. Kilangnya namanya surau masjid, surau Jumat, lavender ini dan masjid. Inilah tempatnya untuk mati dalam husnul khatimah. Di tuan dah dibina surau betul-betul di tengah-tengah, boleh katakan very strategic lah. The surau, tuan lokalitinya, tempatnya, the spot where the surau was erected, betul-betul di tempat-tempat yang saya rasa tak ada masalah langsung bagi sahabat, bagi teman-teman untuk mendatangi surau ini. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah yang ketujuh. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Masya Allah. Tadi bila dia sebut hayya 'alas salah, la, jawapannya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala salah, la haula wala quwwata illa billah. Ajalah anak kita, tuan-tuan. Saya yakin antara anak-anak kita ni tak tahu bila muazzin menyebutkan hayya 'ala salah, dia nak jawab apa? Kebanyakan tak ada jawapan sebab tak tahu basic. Inilah yang berlaku, tuan-tuan ya. Karena itu tuan-tuan dan puan ya, karena itu saya memikirkan sebab penting sangat ni mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan kaya macam mana pun kalau tak mati dalam husnul khatimah, sia-sia tuan-tuan didatangkan mendiami planet dunia, planet bumi ni, sia-sia. Kalau tuan-tuan diberi umur yang panjang 50, 60, 70 tahun tak juga mati dalam husnul khatimah, Allah, tragedi, tuan-tuan, tragedi. Saya yang bercakap ni pun tak tahu lagi, tuan-tuan dan puan. Tapi saya berusaha bagi tahu anak, bagi tahu teman-teman. Saya ada program setiap hari, tuan-tuan, setiap hari. Pukul 7 pagi, tuan-tuan, pukul 7.15 tuan-tuan buka satu radio nasional namanya Salam FM. Hari-hari saya live kat situ, tuan-tuan, hari-hari. Saya cerita sekarang ni masih lagi bersiri, dia dalam 12 minit. Sirinya namanya Sayangi Ibu Bapa. Sayangi Ibu Bapa. Ada. Dan saya dah minta teman ofis rakam. Tuan-tuan boleh pergi kepada Facebook saya, tuan-tuan boleh dengar dalam Facebook saya rakaman hari-hari itu. Tapi yang saya punya live, tapi dia rakam untuk memberikan teman-teman yang melayari Facebook saya mendengarkan intisari apa yang saya sebut 13 minit, 12 minit, 14 minit dalam Salam FM, namanya Salam Pesan. Salam Pesan, programnya namanya Salam Pesan, disalurkan melalui Salam FM, radio nasional, dikendalikan oleh Jakim. Okey tuan-tuan puan ya, yang saya nak sebutkan, saya bersama-sama dengan teman-teman di Yayasan Sabha. InsyaAllah pada 1 hari bulan Jun, dengan doa semua sekali, doa tuan-tuan, doa saya, doa anak, doa isteri, doa suami, doa orang alim, doa ustaz, doa ustazah, tuan-tuan puan ya, doa semua penduduk Malaysia ni, di luar Malaysia pun. 1 Jun nanti tertegaklah satu kompleks di Bukit Celaka. Kompleks itu namanya Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Okey, Anjung Husnul Khatimah ni tuan-tuan, satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia,
Satu-satunya di negeri Selangor, dan didirikan tempat yang dipilih ialah di Bukit Cerakah, dekat dengan Universiti ITM, dekat dengan Puncak Alam, di mana Fakulti Perubatan UiTM antara yang terbesar di Malaysia. Nampak daripada tempat yang nak dibangunkan ini, dekat sangat. Okey, kita nak bangunkan tuan-tuan ya. Nama kompleknya Anjung Husnul Khatimah. Sebab macam saya kata tadi, tuan-tuan sudah mengaminkan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah sejak kecil lagi. Ya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah matikan aku mati yang baik. Amin, benar. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah, matikan aku, jangan matikan aku dengan mati yang jelek, mati yang tak elok. Amin, benar. Jadi bila kita membenarkan itu, tuan, bila kita membenarkan mati dalam husnul khatimah, kita membenarkan, tidak mati dalam husnul khatimah pun kita membenarkan. Jangan berlaku kepada diri kita. Alhamdulillah, kita dah mengaminkannya sejak umur 10 tahun, 12 tahun sampai sekarang dah umur 60 tahun. Tapi apa yang tinggal? Sebut tuan, matikan aku dalam husnul khatimah, tak sembahyang juga. Matikan aku dalam husnul khatimah, tak didik isteri juga. Matikan aku dalam husnul khatimah, tak didik anak juga. Matikan aku dalam husnul khatimah, makan juga daging-daging yang haram, makan juga. Contohnya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, amin, mengaminkan berpuluh-puluh tahun. Tapi tak tutup aurat juga. Laki-laki tak tutup aurat. Macam mana? Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, yang dilarang oleh Allah dibuat juga, padahal ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, saya fikir kenapa benda itu berlaku seperti itu, sebab mereka dengar-dengar saja, mereka mengaminkan daripada tempat yang jauh begitu, amin amin, tapi tidak ada penghayatan. Tuan Fauzi, untuk mati dalam husnul khatimah ni mesti ada penghayatan. Apa dia penghayatan? Pertama, kena ada ilmu. Sebab itu kena turun ke surau ni, dengar majlis ilmu. Sibuk macam mana pun kena turun ke surau, dengar majlis ilmu. Hari ni hari Ahad, orang tak bekerja, patutnya tuan-tuan puan penuh sesak surau ini, sebab ada majlis ilmu. Dan tajuk malam ini mencari husnul khatimah. Nah, dah disampaikan kepada saya dapat ada punya poster. I got the poster. Saya bukan orang lavender, tapi saya ada posternya dan saya datang. Saya ada poster, saya daripada Taman Tun, saya datang. Orang sini tak sampai 50 meter pun poster dah nampak, kenapa tak datang? Inilah tuan-tuan, kita nak mati dalam husnul khatimah, nak mati dalam husnul khatimah. Sebab itu saya bersama dengan teman-teman melalui Yayasan Sabha membangunkan ini. Kompleks ini berharga antara 12 ke 15 juta ringgit. 12 ke 15 juta ringgit, satu kompleks besar tuan-tuan. Dia punya masjid ni atau dewan salatnya boleh menampung 700 ke 800 orang, besar tuan-tuan. Much bigger than di surau, much bigger. 700-800 orang. Dan inilah di antara masjid dewan salat yang terbuka di Malaysia ni, selain daripada Seri Petaling kat sana, pukul 4.30 pagi dah dibuka tuan-tuan, hari-hari. Jumlah mereka yang datang besok di Kompleks Anjung Husnul Khatimah untuk ditarbiyah, untuk mati dalam husnul khatimah. Tarbiyahnya menghala kepada mati dalam husnul khatimah. Tiap-tiap orang tuan-tuan, macam tuan-tuan ni, tuan-tuan datang 5 kali, tiap-tiap kali 3 hari 2 malam, 5 modul. Habis balik orang lain datang, bila free datang pula. Habis orang lain datang, bila free datang pula. 5 modul. Dan tuan-tuan insya-Allah tiap-tiap modul bersangkutan antara satu dengan lain. Apa yang kita ajar, jangan malu, jangan segan, jangan ego, jangan sombong, jangan bongkak. Datanglah dengan isteri, dengan anak.
Tun pun kena datang, Tan Sri pun kena datang, Datuk Seri pun kena datang, Datuk pun kena datang, yang tak ada pangkat pun kena datang, yang miskin pun datang, yang fakir pun datang, anak yatim pun datang. Untuk mengikuti program, nama programnya Pendidikan Hudud Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan berfikir, ada tak orang pernah ikut kursus namanya Pendidikan Hudud Usia Mati dalam Husnul Khatimah? Satu dunia tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Okey, program itu tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan akan datang nanti bersama isteri, bersama dengan anak pun ada program ni. Saya sebut anak punya program, tapi nak sebut yang suami isteri, bapa, mak bapak ni. Datang 5 modul, 1 modul 3 hari 2 malam, tuan-tuan ilmunya Pendidikan Hudud Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Macam mana cara kita buat? Ambil modul 1 3 hari 2 malam. Tiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Tempatnya disediakan, tuan-tuan. Tempatnya, biliknya, dormitory aircon, chalet aircon, bilik seperti hotel, 2 orang 1 bilik, 2 orang 1 bilik, lengkap seperti hotel, fully aircon, tuan-tuan. Bilik makan fully aircon, ada 10 bilik syarahan, 10 bilik syarahan, fully equipped, semuanya aircon. InsyaAllah tuan-tuan, masjidnya pun aircon, insyaAllah. Kerana kita nak bagi yang terbaik. Kami di yayasan, tuan-tuan, mengatakan kalau misalnya benda tu ada mengambil nama Islam, it has to be the best. Sebab Islam itu disebut dalam hadis, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada perkara yang mengatasi tinggi Islam. Apa pun tidak dapat mengalahkan tinggi Islam. Gunung Everest tinggi, Islam lagi tinggi. Langit tinggi, Islam lagi tinggi. Lautan dalam, Islam lagi dalam. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, sebab itu okey, tempatnya disediakan 3 hari 2 malam. Datanglah dengan sajian makanannya, tuan-tuan. Kita tidak, oleh kerana tempatnya bagus, pengajiannya bagus, pengurusannya bagus, maka tuan-tuan insyaAllah makannya pun kita sajikan yang terbaik. 1 hari 4 kali makan, tuan-tuan. Tapi masjid yang saya nak cerita tadi, inilah masjid, tuan-tuan, hari-hari. Tempat itu nanti ada manusia 365 hari dalam 1 tahun. Tak pernah rehat, tuan-tuan dan puan. Ada saja. Ramadan penuh 250 orang, 250 orang. Tiap-tiap kali ada 250 orang. 1 Syawal yang memilih untuk merayakan hari Aidilfitri, sila dekat sana. 250 orang, 250 orang. So, saudara, saya katakan tadi, masjidnya akan dibuka setiap hari pada pukul 4.30 pagi. 4.30 pagi semua mesti turun. Semua 250 orang, suami isteri turun. 250 orang, yang sakit pun turun, yang tak sakit pun turun. 250 orang, tuan-tuan, yang boleh berjalan pun turun, yang tak boleh berjalan pun dibantu untuk datang ke masjid yang dibuka pukul 4.30 pagi. Apa nak buat? Datang ke 4.30 pagi hari-hari. Kalau dia duduk 3 hari 2 malam, maknanya 3 pagi lah, tuan-tuan. Apa dia? Tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, munajat, zikir, menangis di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tak akan merasakan begini di tempat-tempat lain dalam dunia. Inilah namanya tazkiyatun nafs, membersih diri. Nak mendapatkan husnul khatimah tu, tuan-tuan, hati kena bersih, mata kena bersih, telinga kena bersih, hidung kena bersih, lidah kena bersih, tangan kena bersih, kaki kena bersih. Apa alat membersihkannya? Bukan sabun. Alat membersihkannya ialah tazkiyatun nafs. Sembahyang tahajud alat membersih, sembahyang hajat alat membersih, sembahyang taubat alat membersih, tuan-tuan munajat alat membersih, zikir di pagi hari alat membersih, berdoa alat membersih. Saudara-saudara, okey, kepada anak-anak pula umur daripada 15 tahun. 15 tahun anak-anak kita, tuan-tuan, akan datang laki-laki dan perempuan. Anak-anak kita
kita bagi ilmu, nama ilmu untuk anak-anak. Tadi yang tua-tua macam kita ni, ilmunya tuan-tuan ingat tak? Ilmunya untuk tuan-tuan dan saya ialah pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Kepada anak-anak kita, ilmu yang nak beri kepada mereka ialah khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Mereka datang ada 4 modul, mak bapak 5 modul, mereka 4. Tetap kali datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Tuan-tuan, untuk anak-anak ini, tuan-tuan, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, tuan-tuan, sampai kepada peringkat modul yang keempat, mereka mampu melaksanakan 5 perkara. Bila mak bapak sakit, mereka lah yang melayan. Bila mak bapak tenat, mereka lah yang berada di sisi mak bapak sebagai anak yang soleh, anak yang soleha. Bila mak bapak berada dalam sakratul maut, mereka lah yang berada di sisi mak bapak, mentalkin ayah, ucapkanlah la ilaha illallah ayah, la ilaha illallah mama, la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau anak yang tak turun masjid, anak-anak yang tak tahu sembahyang, anak-anak yang tak tahu baca Quran, apa dia boleh bantu tuan-tuan? Dalam keadaan tuan-tuan memerlukan sangat talqin itu, memerlukan satu orang mengajar kita supaya kita dengar daripada akhirnya apa yang kita nak dengar. Kita nak dengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak boleh bagi. Bila tuan-tuan dah terbujur menjadi jenazah, anak-anak yang dah kita tarbiyah ni selama 4 modul ni, tiap modul 3 hari 2 malam, anak-anak itu bila kita terbujur menjadi jenazah, besok memandikan anak-anak. Kita tak ada orang masjid hanya ada wakil mengantar untuk menjadi coach. Okey, hujung tu tak cukup air tu, tak cukup air. Din siram hujung tu air. Tu bawah leher tu, bawah leher. Itu orang masjid bagi tahu. Tapi tangan yang melakukan semua tangan anak-anak kita. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tak ada program macam ini, anak yang mana boleh memandikan jenazah ibu dan ayah? Memanglah orang masjid selama ini kita serah pada orang masjid, tapi itu tidak afdal. Yang afdalnya anak-anak. Di mana anak kita? Saya kadang-kadang tengok tuan-tuan, bila mati diletak jenazah kat depan ni, anak ada 6 orang, laki-laki, perempuan ada 2 orang, 8 orang. Seorang pun tak ada anak-anak. Sop pertama tak ada, sop kedua tak ada, sop ketiga tak ada. Kalau yang ada pun tak reti sembahyang jenazah. They have never performed solat jenazah. How could they perform properly nak sembahyang jenazah? Yang terbaring jenazah itu mak dan ayah sendiri tak tahu nak sembahyang jenazah, ikut-ikut aja. Tak percaya, mari kita charge anak kita. Tuan-tuan balik tanya anak kita umur 21 tahun kat rumah tu, Din, praktikkan ayah sembahyang jenazah. Dr. Hassan suruh, cuba. Saya yakin tak boleh. Inilah tuan-tuan. Okey, tadi saya katakan tadi ya, anak-anak boleh memandikan, boleh mengkafankan, boleh mengimamkan salat jenazah. Anak kita akan mengimamkan salat jenazah. Memanglah ada bila imam sedap bacaan imam tadi tuan-tuan, saya rasa antara bacaan saya sonok, jelas, tajwidnya jelas, makhrajnya jelas, suaranya sedap. Imam kita tadi yang maghrib tadi. Tapi bukan dia yang afdal mengimamkan jenazah ayah saya. Yang afdal mengimamkannya ialah saya. Ini macam mana tuan-tuan? Anak yang mana boleh mengimamkan? Kalau tak sembahyang, kalau tak pernah rukuk dan sujud, tak pernah turun ke surau ini, tiba-tiba ayahnya tuan-tuan ada dekat sini nak menjadikan tuan-tuan imam yang ada makmum di belakang. Okey ya. Jadi anak-anak ni memandikan, mengkafankan, mengimamkan, meletakkan jenazah ke liang lahat. Orang lain kasar buat tuan-tuan, anak sendiri dengan penuh tertib, dengan penuh kasih sayang, tangan dia meletakkan ayahnya ke liang lahat, mengambuskannya. Tuan-tuan dan puan
lepas itu mentalkinkan, mendoakan anak-anak. Dan modul yang terakhir untuk anak-anak sangat penting, modul ini sangat penting. Yang terakhir, mengurus harta dan wang ringgit tinggalan mak bapak untuk mengelakkan perbelanjaan yang digunakan, yang dibelanjakan tidak mengikut syarak. Kita nak menentukan, tuan-tuan tinggalkan duit, tinggalkan harta, jangan ada satu sen pun yang dibelanjakan bertentangan dengan syarak. Kerana itu ada kaitannya dengan kita di alam barzah, mak di alam barzah, ayah di alam barzah. Tuan-tuan yakin tak? Tuan-tuan tinggalkan sedikit harta, tinggalkan motorkar, tinggalkan rumah sikit, tinggalkan duit sikit, tinggalkan duit simpanan sikit. Tuan-tuan yakin tak? Anak-anak kita akan seluruhnya adik-beradik satu hati, satu jiwa, satu semangat untuk tidak dikasihkan kepada ayah dan ibu, kepada ayah dan ibu. Tak ada satu sen pun dibelanjakan bertentangan dengan syarak. Yakin tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dan puan, okey, perkara ini kita nak bangunkan. Satu hari bulan Jun nanti terbangunlah. Yang pertama tuan-tuan, tuan-tuan pergilah kita punya website, tengoklah tuan-tuan, tengok apa yang kita sedang buat ni. Satu-satunya kita dah jumpa Menteri Besar, alhamdulillah, sokongan yang padu daripada beliau. Kita dah jumpa pimpinan MBSA, alhamdulillah, pun sudah memberikan sokongan yang padu kepada kita, memudahkan kita nanti untuk kita pada bulan 4 minggu yang kedua kita akan masuk kebenaran merancang. InsyaAllah tak ada masalah. Dan satu bulan Jun nanti tertegaklah insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, macam mana kita bangunkan? Dananya ada 7 unsur. Dana yang kita kumpulkan sekarang ni ada 7 unsur. 1 wakaf, nombor 2 zakat, nombor 3 infak, nombor 4 sedekah, nombor 5 fidyah, nombor 6 amal jariah, nombor 7 fi sabilillah. Semuanya mengikut garis syarak, semuanya menjurus kepada non-profit making. It is purely voluntarism. It is 100% voluntary activity or voluntary initiative. Semuanya tuan-tuan untuk Allah, lillahi ta'ala. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan untuk surau ini, untuk teman-teman, dengarlah tuan-tuan ya, tuan-tuan masukkanlah sikit. Paling tidaknya yang masjidnya belikan tiangnya ke, surau ini tuan-tuan belikan apa yang sesuai tuan-tuan, apa yang sesuainya. Tuan-tuan nak berikan dewan makannya ke, nak berikan bilik-biliknya ke, nak berikan dewan pentadbirannya ke, nak tuan-tuan nak berikan rumah imamnya ke, seluruhnya tuan-tuan insya-Allah. Mari kita sama-sama tuan-tuan. Inilah yang nak ditinggalkan, inilah legacy yang nak ditinggalkan. Saya ulang lagi, pembinaan ini, komplek ini satu-satu di dalam dunia. Ilmu yang nak diberi untuk kita ni namanya pendidikan hudud usia, mati dalam sunnah khatimah. Untuk anak-anak, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat, pun satu-satunya dalam dunia. Tak ada di Saudi, tak ada di Kuwait, tak ada di Somalia tuan-tuan ni, tak ada di Morocco, tak ada tak ada di Amerika, tak ada di Australia. Yang ada nanti di Bukit Ceraka yang kita akan bangunkan. Seluruhnya kita bangunkan atas dasar non-profit making. Jadi saya harap tuan-tuan insya-Allah lah, tuan-tuan pergilah kepada website kita, tuan-tuan pergilah kepada, tanyalah tuan-tuan kepada mereka yang bertanya nanti tuan-tuan. Kita ada brosur, tapi brosur kita yang baru, yang lama tu tak berapa sesuai. Yang baru tak siap lagi tuan-tuan. Dalam 3-4 hari lagi brosur kita akan siap. Jadi insya-Allah yang lain tuan-tuan teruslah, tuan boleh hubungi kita, hubungi saya ke, hubungi siapa-siapa ke tuan-tuan, insya-Allah untuk tuan-tuan boleh buat derma infak. Pertama peribadi, perseorangan, kedua dalam keluarga, satu keluarga determine kami nak bantu RM100 satu keluarga dan kami nak himpunkan dalam masa 3 bulan. Satu bulan RM33, RM30, tak kata boleh tuan-tuan. Tuan-tuan makan tom yum dekat luar sana, anak 4 orang, ada anak saudara seorang, tuan-tuan berdua, tuan-tuan bayar RM162 tuan-tuan ni. Itu besok pagi ketandas habis lah tuan-tuan.
Tapi ini tuan-tuan bina mahli gaya di syurga Allah, mahli gaya di syurga Allah. Jadi saya haraplah tuan-tuan dan puan, insyaAllah ya, tuan dapat kepada mereka yang memerlukan. Tuan-tuan bagi saya, nanti ada kad-kad. Tuan-tuan dapatkan kad daripada saudara Makmur, Haji Makmur ni, yang baju biru ni, tuan-tuan nampak ni. Dapatkan kad, daripada kad itu senang. Tuan-tuan boleh pergi kepada website, tuan-tuan boleh pergi kepada Facebook, tuan-tuan boleh pergi kepada berbagai-bagai Instagram dan sebagainya. Dan nama saya juga, telefon boleh terus kepada saya, telefon saya akan jawab. Kalau tak jawab secara call, saya jawab secara apalah, message, saya akan jawab tuan-tuan. Dan saya akan bekalkan tuan-tuan puan, apa yang saya bekalkan? Tulisan mengenai anjuran husnul khatimah. Satu lagi yang kedua, FAQ namanya, soal jawab. Tak salah, ada 23 soalan dan 23 jawapan. Bacalah tuan-tuan untuk kita dapat faedah daripadanya. Cukup sekat itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Nanti sebagian daripadanya yang pukul 4:30 pagi itu, nanti semua yang datang tuan-tuan, mereka akan melafazkan zikir munajat. Antaranya tuan-tuan nanti ikut sama-sama itu, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan ya, suami isteri pukul 4:30 pagi di Bukit Ceraka di sana, inilah lagunya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat terakhir yang mesti keluar daripada mulut kita untuk mati dalam husnul khatimah. Jadi zikir ni nanti kita dah minta siapa saja yang pergi ke sana selepas tahajud, sebab sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, zikirnya sekitar dalam 15 minit. 15 minit zikir saja sampai mengalir air mata, air mata sedih, air mata kita bertaubat, air mata kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati dalam husnul khatimah. Di samping kita mendapatkan ilmu, nama ilmunya tadi tuan-tuan ya, pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Untuk anak-anak ilmunya khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Kedua-duanya dicantum, matilah tuan-tuan, matilah saya, mati dalam husnul khatimah. Cukup sekat itu tuan-tuan. Minta maaf dah terlebih sikit ya. Malam ni pasal malam pertama ni tuan-tuan, insya-Allah saya tengok kat luar pun sejuk hujan. Jadi saya fikir kita nak panaskan, bukan saja panas badan nak dipanaskan, tapi jiwa yang sejuk selama ni setahun lebih, sejuk jiwa agama ni, inilah yang nak dipanaskan tuan-tuan. Cukup sekat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat-sangat mengharapkan surau sebagai satu surau nanti ada satu contribution khusus kepada anjuran husnul khatimah. Kemudian tu individu-individu di sini sebagai individu ada pula khusus untuk anjuran husnul khatimah. Kumpulan keluarga, ada beberapa family dekat sini. Each family will give contribution at the family level untuk anjuran husnul khatimah. Dan kalau ada teman-teman yang berniaga dekat sini, bagilah sikit. Segala keuntungan tu bagi sikit untuk anjuran husnul khatimah, untuk mati dalam husnul khatimah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan ada baik daripada saya. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, terima kasih kepada semua, walaupun masa yang dibagi agak singkat ya, tapi itulah yang dapat saya bila disebutkan tajuk ni husnul khatimah, memang sangat dekat lah, sebahagian daripada kita, perjuangan kita lah
untuk mati dan husnul khatimah. Jadi saya tak ada masalah untuk menyampaikannya, insyaAllah. Cukup setakat itu, tuan-tuan jumpa lagi nanti ya, insyaAllah dalam bulan Ramadan. Sini Ramadan ada tazkirah tak ada? Dia hujung-hujungkan, dia suruh hujung selepas itu. Tengoklah bila-bila ada lapang, tuan-tuan, kita boleh datang. Nanti kita akan cerita betul-betul. Saya tidak depan isteri, depan suami, depan anak-anak yang hadir. Saya nak cerita ni. Kalau depan isteri kita, saya nak cerita apa tajuk dia? Isteriku ketua bidadari syurga. Tuan-tuan ya, saya ada tulis 43 buku. Ada 3 buku yang terakhir. 3 buku yang terakhir. Dalam bentuk bukunya pun ada, dalam bentuk e-booknya pun ada. E-book. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim, karangan saya. Buku yang kedua tajuknya Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang ketiga tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan ya, saya harap satu masa nanti dalam fungsi ya, kalau saya datang bila-bila, saya nak jumpa wanita saja, kumpulkan mereka berapa orang kat sini pun dalam masa 1 jam setengah atau 2 jam, saya nak cerita tajuk kamu adalah ketua bidadari syurga. Jadilah ahli syurga, jadilah bidadari syurga, jadilah ketua bidadari syurga, insyaAllah. Ada buku saya tulis tentang itu, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi kita pada masa makan. Doakan tuan-tuan, doakan saya sihat, doakan saya selamat, doakan saya pasti mampu lagi untuk memberikan sedikit curahan-curahan, sentuhan-sentuhan untuk membangunkan keimanan, ketakwaan kita. Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.